اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Ahlan-ahlan Hani Nani, kemudian bin Ahmad, Yaya Lia, serta di TikTok Abu Fawan, Miksum, Serinur, Su, Islamic Code, Ismi Ismail, Serino. Kemudian terima kasih banyak-banyak Mansyato. Ahlan-ahlan kepada semua. Alhamdulillah kita bertemu pada siri yang ke-386 daripada pembacaan dan juga tadabbur surah-surah daripada Al-Quran. Kita telah mulakan daripada suratul Fatihah. Kita mulakan daripada suratul Fatihah dan hari ini kita telah tiba pada suratul Anfal ayat yang ke-74. Kita nak habis dah suratul Anfal. Ahlan-ahlan Khadijah Mustafa Faiz, ahlan-ahlan Habibah Suib, serta Ani Mastura, Siti Zawiyah bin Ahmad dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. InsyaAllah dalam tempoh 30 minit yang kita cuba buat setiap hari jam 8.30 pagi, kita mulakan kembali dengan hayati Quran. Nanti insya-Allah bila dah jumpa rentak, dah dapat istiqamah, barulah kita mulakan kembali program Mahsyar ataupun program hadis-hadis akhir zaman dengan pembacaan buku Mahsyar pada jam 6 petang insya-Allah. Lalu pada kali ini kita pun alhamdulillah dah masuk pada bulan Rejab, dah pertengahan Rejab. Maka marilah kita buat persediaan untuk Ramadan. Dan kali ini kita dah tiba pada suratul Anfal ayat yang ke-74, muka surat 186. Setiap hari kita akan ambil satu ayat. Kita belajar hukum tajwid sedikit daripada ayat tersebut dan kita perhatikan ibrah, tadabbur, pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat tersebut. Ayat 74 surah yang ke-8 Al-Anfal, muka surat 186. Seperti biasa, kita nak mulakan dahulu dengan membaca suratul Fatihah, disusuli dengan ayat 74 ini. Mudah-mudahan kita beroleh berkah, rahmah daripada setiap huruf dari ganjaran yang berlipat kali ganda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah yang ke-8 ayat yang ke-74. Muka surat 186.
Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Maka kita telah baca satu ayat, satu hari satu ayat. Kita telah baca ayat yang ke-74 daripada surah yang ke-8, muka surat 186. Untuk ulang kaji tajwid pada pagi ini, kita nak melihat ayat yang berbunyi wa nasaru. Kalau kita lihat ayat, kalau yang ada Al-Quran, boleh buka Al-Quran. Kalaulah yang tak ada Al-Quran, tak mengapa. Kalaulah ayat tersebut kita lihat walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru. Kita nak melihat perkataan wa nasaru dulu. Dalam perkataan wa nasaru adanya huruf sad, Maka mula-mula kita nak melihat daripada sudut makhraj. Apakah makhraj huruf sad? Kata para ulama tajwid, moga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Huruf sad ini keluar daripada mana? Huruf sad keluar daripada hujung lidah. Pada hujung lidah ada banyak huruf. Ada ta, dal, ta, ada nun, ada lam, ada ra, ada tha, za, za, dan antaranya adalah huruf sad, hujung lidah. Tetapi hujung lidah ini perlu diletakkan di mana? Kata para ulama tajwid, hujung lidah ini diletakkan pada bahagian permukaan dalam gigi bawah. Thanaya sufla. Lalu pada gigi bawah, dua gigi bawah, maka letakkan hujung lidah pada gigi bawah. Cuma pada bahagian mana gigi bawah, di situ para ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan letak di atas. Dua hujung gigi bawah. Ada mengatakan letakkan di pertengahan hujung gigi bawah, dan ada juga mengatakan letak pada bahagian akar gigi bawah. Cuma ni Dr. Aiman Suid dalam kitabnya menyebut, maka ianya diletakkan pada bahagian dalam, tidak kisah di mana-mana, pada bahagian dalam gigi bawah. Maka bila kita sebut sa, maka sebenarnya kita sepatutnya meletakkan hujung lidah pada bahagian dalam dua gigi bawah. Itu adalah makhraj dia. Daripada sudut sifat, maka sad mempunyai sifat hamas. Apakah sifat hamas? Sifat hamas adalah sifat di mana udara terkeluar ketika mana menyebutnya. Ianya juga ada sifat rakhawah, suara terlepas apabila kita menyebutnya, dan beberapa sifat yang lain. Cuma kata para ulama rahimahullahu ta'ala, pada sad ada sifat yang khusus, itulah sifat safir. Dia ada sifat safir. Apakah maksud sifat safir? Safir bermaksud bila kita sebut huruf sad, maka pada bunyi sad tersebut ada bunyi ketajaman. Ada bunyi ketajaman daripada desiran yang kuat. Sa, as, is, sa, ihdinas sira. Maka dia ada bunyi ketajaman pada huruf sad tersebut. Maka ini dikenali sebagai sifat safir yang ada pada huruf sad. Maka kita dah kenal makhraj dia. Apakah makhraj huruf sad? Hujung lidah yang perlu diletakkan pada bahagian dalam gigi bawah. Dan dia ada sifat khusus, iaitu sifat safir. Bunyi kuat, bunyi yang tajam, desiran yang kuat ketika mana menyebut huruf sad. Cuma kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, bila menyebut huruf sad,
kadangkala berlaku kesalahan yang perlu dielakkan. Sahabat-sahabat mungkin tak buat. Cuma daripada sudut perkongsian, kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, antara kesalahan yang berlaku bila menyebut huruf sad, kalau tak diberikan perhatian, mungkin kita melakukan. Yang pertama adalah kadangkala dia punya sifat sofir tu kita sebut terlalu berlebihan, terlalu melampau. Kita nak jadikan huruf sad tersebut ada sofir, ada ketajaman pada bunyi, ada desiran pada bunyi, tetapi terlalu over. Contohnya, ihdinas sirah, ihdinas sirah, sirah, maka berlebihan. Maka berlebihan pada sofir adalah kesalahan bila menyebut as-salihin, as-salihin, maka itu berlebihan, tak sepatutnya berlaku. Maka yang pertama adalah berlebihan ketika mana membunyikan sifat sofir. Sofir ini bermaksud desiran, ketajaman pada bunyi ketika mana kita menyebut huruf sad. Maka berlebihan pada sofir adalah satu kesalahan yang patut dielakkan. Kesalahan yang kedua, kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, banyak orang apabila dia cuba nak menebalkan huruf sad, sebab huruf sad ni tebal, ada isti'la, ada itba', nama-nama sifat yang kita biasa belajar dalam tajwid. Tetapi bila dia nak sebut huruf sad ni, dia terlalu berlebihan ketebalan sampai dia ingat dia perlu muncungkan mulut dia. Banyak orang apabila dia nak tebalkan huruf, dia pergi muncungkan mulut dia. Dalam keadaan huruf sad tak ada kaitan dengan makhraj bibir. Kita dah tahu makhraj bibir, kalaulah bibir bawah adalah huruf fa. Kalaulah waw, maka makhraj bibir. Kalaulah ba dengan mim, makhraj bibir. Ini sahaja 4 huruf yang ada kaitan dengan bibir. Adapun huruf sad, dalam untuk menjadikan dia tebal, maka tidak perlu untuk memuncungkan bibir. Sebab itu kesalahan yang kedua. Bila banyak orang membaca huruf sad, maka banyak orang munculkan bibir untuk dapatkan tebal. Untuk dapatkan tebal. Untuk mendapatkan tebal. Sebab dia belajar huruf sad ni perlu tebal, maka dia pergi muncungkan bibir. Sebagai contoh adalah pada perkataan as-salihin tadi. As-salihin. Maka as-salihin, makhrajnya kita dah tahu. Hujung lidah diletakkan pada bahagian dalam 2 gigi bawah. Gigi bawah yang 2 pada bahagian dalam. Ada 3 pandangan. Ada mengatakan letakkan pada pertengahan. Ada mengata boleh letakkan pada hujung bahagian 2 gigi bawah. Ada yang mengatakan letak pada akar. Maka mana-mana yang kita mampu untuk buat boleh. Itu daripada situ keluarnya huruf sad. Dan ianya tidak perlu untuk muncung ketika mana nak menebalkan huruf sad. Maka sebagai contoh adalah perkataan as-salihin. As-salihin. Huruf tu dah tebal. As-salihin. Dia ada safir, ada isti'la, ada itba'. Tapi kadang-kadang ada sebahagian orang dalam pada untuk menebalkan, maka dia muncung. Kata para ulama tajwid, itu tak sepatutnya berlaku. Bagaimanakah contoh muncung? As-salihin, as-salihin, muncungkan. Ihdinas sirah, ihdinas sirah, maka itu tak patut. Sebab huruf sad tidak ada kaitan dengan bibir. Huruf bibir adalah ba, mim, waw, dan juga kalaulah bibir bawah adalah huruf fa. Maka ini adalah beberapa kesalahan. Kesalahan yang ketiga, ada orang yang tidak menebalkan huruf sad. Contohnya, bila sad berbaris bawah terutamanya, ihdinas sirah, maka itu juga adalah kesilapan yang perlu untuk diberikan perhatian. Huruf sad adalah huruf yang tebal. Maka ini adalah perkongsian tajwid yang kita ambil daripada perkataan wa nasaru. Maka bagaimanakah cara bacaan dia?
walladzina awaw wa nasaru. Maka ini adalah daripada sudut tajwid. Apakah tadabbur yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-74 daripada surah Al-Anfal? Maka kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, muka surat 186 ayat yang ke-74 daripada surah yang ke-8. Kata para ulama rahimahumullahu ta'ala dalam tafsir Ma'ariful Quran, kebelakangan ni saya banyak ambil daripada tafsir Ma'ariful Quran selain daripada Al-Baghawi, Ibnu Kathir dan juga tafsir Al-Wasit Li-Tantawi. Maka kata para ulama, ringkasan ayat yang ke-74. Apakah ringkasan dia? Bila kita nak melihat ayat 74, maka apakah ringkasan dia? Ringkasan ayat yang ke-74 adalah Allah memuji dalam ayat 74 ini dua golongan. Golongan muhajirin yang sanggup berhijrah dalam pada untuk menyelamatkan agama mereka. Dan yang kedua adalah golongan Ansar, penduduk Madinah yang sanggup untuk menolong dan membantu orang yang bukan keluarga mereka semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ringkasan ayat 74 adalah Allah memuji dua golongan muhajirin dan ansar pada ayat ini, yang mana pengajaran yang kita patut ambil daripada ayat ini adalah bagaimana kita boleh ada sifat-sifat golongan yang Allah puji pada ayat ini. Sebab berarti Allah suka, Allah redha dengan mereka, Allah gembira dengan mereka. Maka kita patut untuk belajar mempunyai sifat-sifat mereka. Maka itu adalah ringkasan. Ringkasan ayat 74 adalah bagaimana kita nak belajar daripada sifat-sifat golongan yang Allah telah puji daripada golongan muhajirin dan ansar. Jom kita baca terjemahan dulu sebelum kita pergi lebih lanjut. Terima kasih ahlan-ahlan kepada memberi gift di TikTok, ahlan-ahlan kepada Aris, Azmi Yahya serta sahabat-sahabat yang lain, Laila Syifa dan juga yang lain. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ahlan-ahlan Ayahman, Faridah Safian, Aini Osman di ruangan Facebook. Maka jom kita lihat terjemahan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallazina, wa dan, allazina, orang-orang yang, amanu, mereka beriman. Beriman bermaksud percaya. Dan orang-orang yang mempercayai, percaya kepada Allah, janji Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahajaru, dan mereka telah berhijrah. Wajahadu, dan mereka telah berjihad. Jihad di sini bermaksud bersusah payah. Mereka telah bersusah payah. Mereka telah melakukan pengorbanan. Macam contoh, kita lihat jihad pada ayat ini bukanlah berperang. Dan banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang perkataan jihad ada di dalam Al-Quran bukanlah membawa maksud perang. Sebagai contoh ayat ini. Ayat ini menceritakan tentang waktu Nabi berhijrah. Waktu Nabi berhijrah tak ada perang pun. Maka bukan semua perkataan jihad adalah merujuk kepada perang. Sebaliknya, perkataan jihad secara asalnya bermaksud mujahadah, bermaksud jahadah, pengorbanan, mengalami susah payah, melalui susah payah di dalam melakukan perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahadu, firman Allah, dan mereka bersusah payah, melakukan pengorbanan, fi sabilillah, pada jalan Allah. Maka ini golongan pertama, golongan yang beriman, berhijrah dan bermujahadah, bersusah payah, melakukan pengorbanan pada jalan Allah. Golongan yang kedua, apakah pula sifat mereka? Firman Allah, wallazina, dan orang-orang yang, awaw, mereka telah memberi tempat tinggal. Awaw juga terjemahannya telah memberikan perlindungan. Ini adalah sifat penduduk Madinah.
Maka apabila datang orang-orang yang berhijrah, maka mereka telah memberikan tempat tinggal, mereka telah memberikan perlindungan kepada penduduk-penduduk kepada orang-orang muhajirin yang datang berhijrah. Wa nasaru, dan mereka tolong dan bantu. Firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika, mereka itulah, hanya mereka, al-mu'minuna haqqan, orang-orang beriman yang sejati. Maka Allah puji hanya dua golongan ini sahaja, golongan yang benar-benar beriman yang sejati. Dan apakah balasan di atas apa yang mereka lakukan? Lahum maghfirah, lahum, bagi mereka, maghfiratun, pengampunan daripada Allah. Dan yang kedua, warizqun, Allah akan kurniakan kepada mereka rezeki, karimun, yang mulia. Maka pada ayat ini ringkasan yang kita dah sebut pada awal tadi, Allah puji mereka dan Allah menyebut mereka sebagai inilah golongan yang benar-benar beriman. Kalaulah kita nak menjadi golongan yang benar-benar beriman, kita patut berada pada salah satu daripada dua golongan ini. Sama ada golongan yang berhijrah ataupun golongan yang ansar, menolong dan membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Jom kita lihat satu persatu daripada kupasan ayat ini. Kita nak ambil dulu golongan yang pertama yang Allah puji. Maka firman Allah Subhanahu wa taala tentang golongan pertama, Allah sebut tentang mereka tiga sifat. Dan sifat ini yang patut kita ada. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, kita bila belajar Al-Quran, kita bila belajar hadis, ataupun kalaulah bila kita belajar apa-apa, kita sebenarnya nak mengambil ibrah, nak mengambil pengajaran untuk kita perbaiki diri kita. Sebab kita pun dalam perjalanan sedang pulang menuju kepada Allah. Kita dalam perjalanan pulang. Sebab itu Nabi SAW bersabda, hidup dekat dunia ini adalah sebenarnya sedang bermusafir. Manakah rumah kita yang asal, tempat tinggal yang asal, itulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita belajar Al-Quran, kita nak ambil pengajaran, nak bawa dalam diri kita. Malang, kalaulah kita belajar Al-Quran, yang kita sibuk fikirkan adalah untuk betulkan orang lain. Kita betulkan diri kita. Sebab Allah akan tanya kita tentang tanggungjawab yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah akan tanya kita tentang perkara-perkara tersebut. Okey, maka kita nak melihat ayat yang pertama dulu. Wallazina awaw wallazina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah. Ini golongan yang pertama, golongan muhajirin. Firman Allah, Allah puji mereka. Dan orang-orang yang pertama, amanu, mereka beriman. Iman adalah syarat dalam untuk berjaya dunia dan akhirat. Sebab itu kalaulah kita lihat pada penghujung juz yang ketiga, Allah meletakkan syarat iman. Seseorang yang mana tidak ada iman, lan tuqbala, tidak akan diterima amalan mereka. Apabila seseorang itu tak ada iman, dia tak percaya kepada Allah, dia tidak ada kepercayaan, maka amalan tersebut Allah balas di dunia. Di hari akhirat tidak akan ada apa-apa. Maka setiap amalan, maka syarat asasnya perlu ada iman, perlu ada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang orang-orang yang beriman. Allah menyebut tentang orang-orang yang beriman. Sebentar. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kalaulah kita lihat di dalam surah Ali Imran, muka surat 61, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa kalaulah seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar
falan yuqbala min ahadihim. Seseorang yang tidak beriman tidak akan diterima apa-apa daripada amalan dia. Maka sebab itu amalan, syarat utama untuk amalan diterima adalah iman. Maka Allah sebut tentang iman, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Dan sebenarnya lagi kuat keimanan seseorang, maka lagi mudah untuk dia melakukan perintah-perintah Allah. Kalaulah iman seseorang itu dalam keadaan lemah, maka sukar untuk dia melakukan perintah-perintah Allah. Sebab itu Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dibawakan tajuk ini, bahawa iman boleh turun dan boleh naik. Al-imanu yazidu wa yankus. Imam Bukhari bawakan tajuk. Kerana iman apabila kuat, Masya Allah, mudah untuk kita melakukan amalan-amalan. Iman apabila lemah, maka kadang-kala nak melakukan amalan yang kecil pun akan rasa berat, sukar, payah dan lain-lain. Maka ini adalah iman. Maka firman Allah, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Sifat mereka yang kedua, wahajaru, dan mereka telah berhijrah. Zaman kita, apakah hijrah yang kita boleh buat? Yang pertama, hijrah yang kita boleh buat adalah seperti yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, berhijrah meninggalkan maksiat dan dosa. Itu hijrah yang kita boleh buat. Dan itu juga adalah hijrah yang besar, meninggalkan maksiat dan dosa. Sebahagian para ulama menyebut hijrah yang juga boleh berlaku pada zaman kita adalah berusaha untuk meninggalkan sesuatu tempat ke tempat yang lain bertujuan untuk agama. Maka kalaulah kita berhijrah ke tempat yang lain untuk supaya lebih mudah mengamalkan agama, contohnya berpindah ke tempat yang dekat dengan masjid, yang dekat dengan surau, yang dekat dengan akses untuk anak-anak kita belajar agama, maka itu juga termasuk di dalam di dalam ayat yang disebutkan ini. Cumanya hijrah orang-orang sahabat Mekah itu kita tak mampu buat. Mereka tinggalkan keluarga, mereka tinggalkan segala-galanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kita mampu buat adalah sama ada berhijrah, meninggalkan maksiat dan dosa, dan itu yang paling penting. Dan yang kedua adalah berhijrah, mencari suasana yang lebih baik untuk agama bagi diri, keluarga dan juga masyarakat kita. Kat Malaysia kadang-kala kita alhamdulillah syukur banyak kemudahan untuk belajar agama. Tapi saya pernah ketika menjadi imam tarawih dulu di Perth, Australia, di Invercargill, New Zealand dan beberapa negara di Afrika, kadang-kala ada ibu bapa yang sanggup berpindah daripada satu bandar ke bandar yang lain, jual rumah, jual perniagaan, pindah tempat kerja semata-mata nak mencari tempat belajar agama untuk anak dia. Di negara yang Islam bukanlah minoriti. Itu satu hijrah, itu satu pengorbanan yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat hargai. Maka firman Allah, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah. Apakah sifat yang ketiga? Sifat yang ketiga firman Allah Subhanahu Wa Taala adalah wajahadu, dan mereka melakukan mujahadah. Mereka melakukan pengorbanan, mereka melakukan susah payah. Daripada perkataan wajahadu, pengajaran yang kita boleh dapat dalam pada untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, pengorbanan adalah satu tuntutan. Pengorbanan. Kita kadang-kala nak menjaga solat pun ada mujahadah dia. Ada mujahadah dia. Orang yang benar-benar jaga solat, dia kalaulah nak pergi ke mana-mana, dia akan tengok dekat mana ada tempat untuk dia solat. Ada mujahadah dia. Bukanlah bila nak habis waktu baru nak cari. Sebab itu, daripada wajahadu, Allah meletakkan perkataan ini nak mengingatkan kita dalam pada untuk kita berhijrah menuju kepada Allah. Kita nak menjaga iman, keyakinan kita kepada Allah. Antara tuntutan yang ada adalah mujahadah, pengorbanan. Dalam nak menjaga ibadah ada pengorbanan. Ketika mana nak bersabar dalam ujian ada pengorbanan.
Ketika mana nak meninggalkan maksiat, ada pengorbanan. Ketika mana kita nak melakukan perintah Allah, ada pengorbanan. Maka daripada ayat perkataan ini, pengajaran yang kita boleh dapat bahawa dalam untuk kita sampai kepada Allah, kembali kepada Allah, menuju kepada Allah, mencapai keredaan Allah, pengorbanan, mujahadah adalah satu tuntutan. Sebab itu orang yang tak faham ayat ini akan pertikaikan. Kenapa Allah uji? Kenapa amalan agama ni nampak macam banyak? Kenapa perintah Allah ni nampak macam beban? Padahal perintah Allah bukan bebanan. Firman Allah dalam Al-Quran, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah tak menjadikan agama ni beban. Tak beban. Cuma yang ada adalah mujahadah. Kenapa ada mujahadah? Sebab ia bertentangan dengan nafsu kita. Nafsu kita la'ammaratun bisu', sentiasa nakkan benda yang tak elok. Itu nafsu kita. Nafsu kita sentiasa nakkan benda tak elok. Maka sebab itu dalam untuk kita mencapai keredaan Allah, perlukan mujahadah. Sebab ia berbeza daripada kehendak nafsu, daripada kemahuan nafsu. Wajahadu. Maka boleh tulis di sini di ruangan komen, maka dalam pada untuk mencapai keredaan Allah, perlukan kepada mujahadah, perlukan kepada pengorbanan. Sebab itu kalaulah kita tengok orang yang kuat iman, orang yang hubungannya dekat dengan Allah, maka banyak pengorbanan mereka, banyak mujahadah. Sabda Nabi SAW dalam hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling teruk diuji adalah para Nabi. Lagi dekat seseorang itu dengan Allah, lagi tinggi tuntutan mujahadah, pengorbanan yang Allah minta daripadanya. Sebab dalam pengorbanan, Allah akan berikan balasan. Sebab itu kita tengok para sahabat, besar pengorbanan mereka. Kena tinggalkan rumah yang mereka dah bina. Tinggalkan keluarga yang tak nak ikut berhijrah. Tinggalkan perniagaan mereka di Mekah. Tinggalkan segala harta mereka yang mereka tak dibenarkan bawa. Tinggalkan isteri. Ada isteri yang tak nak berhijrah. Tinggalkan anak-anak yang tak nak ikut. Maka itu adalah satu mujahadah, satu pengorbanan yang besar. Maka di sini apakah pengajaran yang sangat besar yang kita perlu ingat? Dalam pada untuk kita mendapat keredaan Allah, mujahadah adalah satu tuntutan. Sebab itu Nabi SAW menceritakan tentang syurga. Sabda Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih. Allah tutup, Allah lindung, Allah sembunyikan, Allah liputkan syurga dengan perkara-perkara yang manusia tak suka. Dia perlukan mujahadah, perlukan pengorbanan, perlukan tuntutan untuk kita melakukan pengorbanan dalam untuk mencapai keredaan Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wahajaru, dan mereka yang melakukan hijrah, wajahadu, dan mereka yang bermujahadah, bersusah payah berjuang. Tetapi penting bila kita bermujahadah, mujahadah tersebut mestilah, kalau kita lihat ayat 74, surah yang ke-8 yang kita sedang tadabbur ini, fi sabilillah. Ini adalah penting. Banyak orang dia melakukan pengorbanan tetapi tidak ikut spek fi sabilillah. Apakah maksud fi sabilillah? Sebahagian para ulama tafsir terangkan dua. Fi sabilillah, apakah maksud dia? Yang pertama adalah fi sabilillah, kerana Allah. Fi sabilillah adalah kerana Allah. Yang kedua maksud daripada fi sabilillah, itu adalah jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah dan para Rasulnya. Sebab ada kadang-kala orang, dia bermujahadah dalam nak melakukan sesuatu perintah agama, tetapi jalannya bukan fi sabilillah. Jalannya adalah jalan yang salah. Jalan yang salah. Sebagai contoh, ada orang niat dia nak bantu orang yang susah. Nak bantu orang yang susah. Dia nak bantu orang yang memerlukan. Dia nak tolong, nak bantu. Tetapi jalan dia bukan fi sabilillah. Walaupun dia bersusah payah, tolong orang, bantu orang, walaupun orang tak ucapkan terima kasih dan lain-lain. Tapi jalan dia jalan yang salah. Bagaimana? Dia ambil duit daripada orang yang kaya secara salah,
dan dia salurkan. Maka walaupun niat dia baik, mujahadah ada, tetapi kalaulah cara yang salah, Allah tak pandang, Allah tak terima, Allah tak bagi ganjaran. Maka sebab itu pada ayat ini kata para ulama, penting apabila seseorang itu melakukan pengorbanan pada agama Allah, jalan itu mestilah jalan yang betul. Fi sabilillah ada dua maksud. Yang pertama, dia buat kerana Allah. Kalaulah dia buat bukan kerana Allah pun Allah tak pandang. Sebab itu hadis yang mula-mula sekali dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab dia, hadis apa? Adalah hadis tentang berhijrah. Maka Nabi SAW ingatkan, innamal a'malu binniyat. Amalan itu diberikan balasan bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap manusia hanya akan dapat apa yang dia niat. Kalaulah niat dia elok, maka elok yang dia dapat. Maka Nabi bagikan contoh, barang siapa yang berhijrah kerana dunia, maka yang dia akan dapat adalah dunia. Walaupun hijrah tu amalan yang besar. Yang kita baca tadi wahajaru. Tapi kalaulah dia berhijrah kerana dunia, dunia dia dapat. Dia tak dapat apa-apa. Sebab itu fi sabilillah. Maksud yang pertama adalah dalam melakukan apa-apa adalah kerana Allah. Fi sabilillah, untuk mencapai keredaan Allah. Buat kerana Allah. Yang kedua kata para ulama, fi sabilillah. Apakah maksud fi sabilillah? Adalah kita melakukan amalan tersebut mengikut jalan. Sebab itu sabil maksudnya jalan. Mengikut jalan, mengikut cara yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pada setiap rakaat solat kita, apa yang kita minta? Kita minta ditunjukkan jalan. Ihdinas siratal mustaqim. As-sirat bermaksud jalan. Ya Allah, tunjukkan aku jalan. Jalan yang bagaimana? Al-mustaqim, jalan yang lurus. Adakah jalan yang tak betul? Ada. Dan mereka sangka mereka menuju kepada Allah. Tetapi sebenarnya mereka tersesat, tergelincir. Sebab itu Allah berfirman, ghairil maghdubi alaihim. Tak nak ya Allah jalan orang-orang yang engkau murkai. Waladhdallin, dan tak nak pula jalan orang-orang yang sesat. Sebab ada jalan yang begitu. Dia dah bersusah payah, dah bermujahadah, dah melakukan pengorbanan, tapi bukan fi sabilillah. Sebab itu Allah tekankan pada ayat ini, dan orang-orang yang beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu, dan orang-orang yang bermujahadah, melakukan pengorbanan di mana? Fi sabilillah, mesti pada jalan Allah. Dan ini yang sangat penting. Banyak orang yang melakukan pengorbanan, kalaulah bukan pada jalan Allah, maka boleh menjadi sia-sia. Boleh menjadi sia-sia. Di manakah dalilnya? Jom kita lihat suratul Kahfi sekejap, satu ayat. Sebab ini adalah penting. Wajahadu fi sabilillah ini adalah penting kerana tak nak menjadi amalan tersebut sia-sia ataupun rugi. Maka Allah ingatkan pada penghujung suratul Kahfi, pada muka surat 304, suratul Kahfi adalah surah yang ke-18. Kalaulah sahabat yang tak ada Al-Quran, boleh catat dulu. Nanti boleh buka, boleh jadikan rujukan kemudian. Pada ayat yang ke-103 dan ayat 104. Ini adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang walaupun melakukan wajahadu pengorbanan, seperti yang kita baca tadi, tetapi bukan fi sabilillah. Bukan kerana Allah. Ataupun bukan mengikut jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka firman Allah pada ayat 103 dan 104 surah yang ke-18, firman Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarin, mahukah kami beritahukan kepada kamu dengan orang yang paling rugi? Paling rugi. Akhsarin, orang yang paling rugi. Adakah kerana dia tak melakukan amalan? Tidak. A'malah. Orang yang paling rugi dalam keadaan dia ada amalan. Dia buat amalan. Tapi amalan itu rugi. Kenapa rugi? Sebab sia-sia. Allah tak bagi ganjaran. Allah tak bagi balasan kepada amalan tersebut. Dan ini bukanlah untuk menakut-nakutkan kita. Tidak. Tetapi nak menjadikan kita
berhati-hati tentang wajahadu fi sabilillah. Pengorbanan itu mestilah kerana Allah dan mestilah pada perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukan nak menakut-nakutkan. Tidak. Al-Quran datang bukan sebagai bebanan. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak. Tetapi Allah memperingatkan kita. Siapakah orang yang rugi walaupun beramal? Firman Allah pada ayat 104, allazina dhalla sa'yuhum. Orang yang telah sesat usaha dan segala amalan mereka. As-sa'yu usaha. Penat lelah dia. Tetapi penat lelah tersebut adalah sesat. Dhalla. Sia-sia. Sesat. Kenapa sesat? Dia bersusah payah melakukan amalan tersebut kerana dia ingat wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka mereka melakukan amalan yang baik, tapi sebenarnya tidak. Allah tak suka pun perbuatan tersebut. Allah tak redha pun perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terima pun amalan tersebut. Maka sebab itu bila kita kembali pada ayat yang kita baca tadi 74 daripada surah yang ke-8, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan wajahadu fi sabilillah. Pengorbanan dalam untuk mencari keridaan Allah itu mestilah fi sabilillah, kerana Allah dan pada jalan yang disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah golongan yang pertama. Siapakah golongan yang kedua? InsyaAllah tabarakallah, masa tak mengizinkan sebab saya pun ada tugasan yang lain. Saya sebenarnya nak niat untuk habiskan ayat ni, tapi insyaAllah kita akan sambungkan ayat ini supaya kita boleh relatekan dengan kehidupan kita, amalan kita, diri kita. Kita sambung ayat 74 ini esok insyaAllah, waktu yang sama, jam 8.30 pagi jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada semua yang beri gift di TikTok dan juga Facebook, yang bantu share, kongsi, yang bantu untuk sebarkan. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Amin ya Rab. Doakan saya dapat istiqamahkan dengan perkongsian ini. Dulu waktu COVID pernah sampai sehari 7 kali kelas, 7 kali live. Tapi kebelakangan ni Allah berikan sedikit kesibukan dengan pelbagai urusan. Namun mudah-mudahan tetap juga kita dapat teruskan apa yang kita dah mulakan. Harapannya kalaulah boleh kita dapat khatamkan Al-Quran dengan hayati Quran ini, mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih semua. Jangan lupa kita sambung ayat 74 ni, masih lagi belum habis. Esok jam 8.30 pagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aris, terima kasih Azaz, terima kasih Habibah bin Ahmad, Yaya Lia dan semua. Terima kasih semua.